Hello, Assalamualaikum semua. Hurra, hurray, cikgu. Bersama saya Farah dan Mira dalam podcast Kotak Suara. Aduh, berpeluh-peluh dah ni. Basah luncung. Kau buat apa tu, Mira? Aku ni tengah hiking. Kau tak nampak ke? Kau ni jangan nak berlakon sangat lah. Malu kat tetamu kita buat perangai macam ni. Tak ada lah, gurau je. Minggu ni topik menarik iaitu hiking. Tu yang aku berlakon tu sebenarnya aku tak pernah pun pergi hiking. Yelah, kau ni acah. Iya, seperti yang Mira bagi tahu tadi, tetamu kita sangat suka dengan alam semula jadi dan beliau selalu jugalah pergi hiking. Tak lain tak bukan, kita perkenalkan Syaiful Wasapian. Hai Syaiful. Hai, Assalamualaikum Mira dan Farah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syaiful, boleh tak saya panggil Ipul je sebab lidah saya tergelet sikit. Boleh, Nama Syaiful. boleh, tak ada masalah. Okey, terima kasih selamatkan saya untuk sepanjang podcast ni. Okey, jadi boleh tak Apple perkenalkan diri Apple kepada pendengar podcast kami? Ya, baik. Kepada semua yang sedang mendengar podcast ni, nama saya Saiful. Boleh panggil saya Apple macam mana yang Farah cakap tadi. Saya bekerja sebagai seorang producer di Ideactive Sdn Bhd. Dan ya, aktiviti saya selain daripada bekerja adalah saya suka hiking. Macam rancangan budak-budak lah pula. Itulah ceria dia kan. Kita hiking. Okay, sebab kalau cakap pasal hiking ni, sebelum ni Mira ada buat IG story dekat Kotak Suara FM. So Mira bertanyakan dekat orang luar sana, mungkin ada pengalaman menarik pergi hiking. So respon yang Mira dapat sangat-sangatlah memuaskan. So macam Mira cakap tadi, Mira sendiri tak pernah pergi hiking. Macam Apple pula, sejak bila Apple suka pergi hiking ni? Saya suka pergi hiking sejak daripada zaman sekolah dulu, sekolah menengah. Sebab lama? Lama. Tahun 2009, 2008, 2007. Sebab waktu tu dekat sekolah kan ada banyak kelab dan persatuan kan. So waktu tu saya adalah join kelab alam sekitar lah, kelab rekreasi lah, benda semua. So yang menyebabkan saya tertarik dengan hiking ni, pada satu hari tu kita orang pergi buat trip lepas exam dekat Berincang. So dia punya environment, atmosphere tu macam best. So since daripada tahun tu lah yang membuatkan saya minat dengan hiking, and then lepas daripada tu kita sambung belajar masuk degree. Yelah waktu zaman jadi mahasiswa lagilah best dia punya aktiviti dia kan. Terus mula orang kata mula menanamkan mengenal minat, dunia, membaca minat saya, melihat dunia dan keindahan alam semula jadi. Wah, gitu. Okey, jadi Apple, nampaknya Apple ni macam selalu je pergi hiking kan. Jadi selalu Apple pergi hiking dekat mana? Maksudnya tempat favourite untuk hiking ada tak? Dia tempat favourite untuk hiking ni tak ada, sebab adalah satu, Gunung Ledang. Tapi nak kata betul-betul favourite, sebab kita tak boleh nak buat macam tu. Sebab nanti kalau kata kita kita favourite, kita suka pergi satu tempat tu je, kita tak pergi ke tempat-tempat yang lain. Tapi adalah beberapa tempat yang sebenarnya memikat hati untuk selalu pergi kat situ. Contoh macam Gunung Ledang, ataupun dekat Terengganu nama tempat tu Cemerung Merembun Langsir. Tempat yang menarik lah kalau nak spend hujung minggu kat sana. Okey, kalau hiking ni dia ada beza tak? Hiking dekat gunung dengan hutan Beza Hiking dekat gunung dengan hutan tu macam mana? Sebab benda tu benda yang sama tu. Oh ya. Okay. Tak apa. Aku rephrase ayat tu. Hiking dekat gunung dengan hiking dekat bukit. Macam tu? Yes, betul. Dia nak cakap bukit tadi. Okay. Selalu juga orang tanya soalan yang tu kan. Dia sebenarnya tengok kepada kesesuaian trip tu sebenarnya. Kalau macam bukit, kita tak akan spend masa bermalam. Maksudnya kita tak bermalam. Sebab bukit ni kita boleh je jalan dalam masa sehari, orang panggil day pack. Tapi kalau gunung aku suka pergi bermalam sebab dia punya suasana malam dia best. Suasana malam dia best. So, itu beza gunung. Tapi dia tengok kepada preference kita macam mana. Ada juga orang naik bukit, contoh orang naik Broga, ada juga orang tidur kat atas tu. Oh, ada? Walaupun dia punya track tu ada orang jenis tidur kat atas tu. Dia barbecue kat atas, dia makan-makan, lepak-lepak dengan kawan-kawan kat atas kan. Ada juga. And then ada juga orang yang pergi naik gunung, dia pergi dapat. Jangan terkejut. Ada orang pernah buat naik gunung tahan tu sehari.
Wow, laju Shit. gila. Sebab apa? Sebab ada jenis orang dia suka buat time trail, orang panggil. Dia suka tengok, okay, aku boleh buat benda ni berapa lama? 23 jam, 22 jam untuk dia buat rekod dia sendiri kan, naik gunung tahan. Ada je jenis orang macam tu. So, perbezaan di antara gunung dengan bukit, macam yang aku terangkan tadi. Mira agak teruja sebab macam aku ke Farah, aku tak pernah pergi hiking. Kau pernah pergi hiking? Pernah lah, tapi itulah aku tak macam stamina tak kuat kan. Macam sementara nak sampai tu menderita jugalah. Aku ada pengalaman lah hiking masa sekolah dulu. Masa tu aku join KRS. Lepas bayangkan aku masa tu penat gila, like macam literally penat. Aku nak duduk, aku nak minum air. Abang KRS tu tak bagi. Dia kata tak boleh minum air, nanti kamu penat. Awak kena kuat, awak KRS. Damn. Ini zaman kedek remaja sekolah ni. Iya. Tak tahulah dia saja nak torture aku ke ataupun memang betul macam tu. Kau KRS kat Solar, aku ni puteri Islam, so aku tak tahu. Yelah, baju poping kan. Okay, menarik juga pasal kau punya pengalaman kau cakap pasal stamina semua. Kalau cakap pasal hiking ni, apa yang diperlukan Apple? Bag ke, kasut ke, equipment ke? Boleh tak Apple terangkan? Equipment untuk kita pergi hiking ni ada pelbagai. Tapi yang perlu diberikan keutamaan, yang pertama adalah pakaian lah. Pakaian. Tolong jangan pergi pakai seluar jeans ataupun pergi baju jalan untuk pergi hiking. Sebab apa tahu? Sebab barang-barang hiking ni, dia orang memang dah study, dah buat research apa jenis material kain yang diperlukan untuk kita pakai waktu hiking. Kain tu adalah kain-kain yang breathable, yang ringan, yang mudah untuk kering, macam contoh baju microfiber. Yes, baju microfiber. Baju microfiber ni kalau kita basah, berpeluh, dia lebih mudah kering lah dan dia lebih sejuk waktu kita pakai untuk bersukan, untuk hiking. And then lagi satu, baju ni ringan. Sebagai contoh seluar pula. Seluar dan baju kalau kita pakai, dia ada berat seluar tu pun memainkan peranan dalam kita punya prestasi waktu hiking. Faham tak? Faham? Contoh kalau kita pakai seluar camel. Seluar camel memanglah seluar camel yang ada poket tepi banyak-banyak apa benda semua tu kan. Seluar tu memang tahan lasak, tapi seluar tu actually berat sebenarnya. So kalau katalah kita tengah hiking, kita kena cross sungai, seluar kita basah, dia akan menambahkan lagi beban berat dekat badan kita dan lagi susah nak gerak lah. Dia tak berapa susah nak bergerak, tapi dia akan consume kita punya energi lebih sebab seluar tu berat. Dan seluar tu pun akan mudah terlondeh sebab berat. So seluar hiking ni biasanya kita akan tengok seluar ni nipis. Lagi satu kenapa seluar ni nipis adalah untuk menjimatkan ruang dalam beg kita untuk isi barang. So kalau baju-baju yang besar, baju-baju yang berat, dia akan makan space yang banyak. Itu daripada segi pakaian lah. Lepas tu daripada segi dekat sini yang selalu saya tengok ramai pendaki-pendaki yang baru nak menceburi dunia hiking, ramai dia fail dekat sini sebenarnya, kasut. Kasut ni ada pelbagai jenis kasut. Ada yang jenis tapak yang besar-besar, ada jenis tapak yang besar-besar ni orang panggil trail run shoes. Macam contoh Salomon, Columbia, dia tapak dia jenis tebal-tebal. Macam Mira pernah tengok tak tapak kereta 4x4 tu? Tahu? Yang tepal-tepal tu kan. Dia tapak kasut dia macam tu. Oh God. Bukan tapak kasut macam tu berat ke Apple? Itulah dia yang sebenarnya kalau kita nak beli kasut-kasut macam tu, dia ada brand. Ada jenis orang dia nak jimat, dia nak murah, dia akan pergi contoh macam dekat Decathlon ada nama yang Quechua apa benda semua tu. Okey, itu semua nama brand-brand hiking tau. So memang dia orang dah study, dia orang dah research kasut tu. Walaupun kita nampak macam besar dan berat, tapi sebenarnya dia ringan. Dia ringan je sebenarnya. Boleh main lambung-lambung ke? Especially kalau ni kasut-kasut yang macam Quechua adalah kasut-kasut yang untuk entry level lah. Memang kalau macam Mira sendiri tak pernah pergi hiking, Farah tak pernah pergi hiking, boleh beli barang-barang Quechua dekat Decathlon apa benda semua. Tapi kalau lah kata satu hari nanti macam nak lebih serius dalam dunia hiking ni, mungkin boleh pergi kepada Salomon, Columbia. Walaupun kasut mahal, tapi kasut tu memang memberikan satu jaminan yang memuaskan hati si pemakai. Memang ni. Sebab itu ada satu pasang kasut Salomon. Kasut Salomon tu since daripada 2014 kot. 2014 ke 2015 pakai kasut tu dan sampai sekarang kasut masih ada lagi.
Kasut tu memang tahan. Walaupun harga dia agak keras sikit lah. Tapi daripada segi, Boleh tahan lama lah. sebab memang kasut tu, memang diorang research kasut tu untuk tahan lama. Dia punya gam dia bukan macam gam kasut. Apple pernah pakai kasut. Okay, cerita pasal kasut ni, Apple pernah naik Gunung Tahan tau. Okay. So kita sajalah nak try pakai kasut macam kasut Biasa-biasa. kasut yang biasa-biasa. Waktu tu Apple beli harga dalam RM150 kasut tu. Okay. So murah lah kasut tu. Panjat Gunung Tahan tu 4 hari 3 malam. Okay. So, bayangkan waktu Apple balik turun sampai ke pintu keluar dekat bawah, pergelangan kaki Apple luka. Ish. Oh god. Okay. Keliling kaki tu luka. Lepas tu tapak kaki pecah, kuku kaki tercabut. Aduh. Yes, kuku kaki kiri kanan tercabut sebab kasut tu. Dia Kasut tu serious memang lah. tak sesuai langsung. Balik tu, walaupun waktu nak pergi Gunung Tahan tu, Apple baru beli kasut tu tau. Balik tu buang kasut tu. Yelah. Itulah Apple nak try pun masa trip 4 hari 3 malam yang kasut. Ya, sebab waktu tu, ada kejadian waktu tu Apple tak bawa punya Salomon. Sebab waktu tu Salomon tu dekat tempat lain. So hari tu ada assignment nak kena pergi ke Gunung Tahan. Dengan geng-geng daripada Last minute Yes, last minute. Takkan tiba-tiba last minute Apple nak pergi beli Salomon. harga kasut $800 kan. Salomon tu. So kita pergilah beli. Okay, boleh juga 4 hari 3 malam. Boleh layan tu dia. Ambil kau kuku kaki tercabut. Kuku kaki tercabut. Lepas tu kiri kanan dekat atas pergelangan kaki ni kan. Okay, kasut hiking ada 2 jenis tau. Kasut hiking ada jenis yang low cut, ada jenis yang high cut. Okay. Okay, so kalau siapa-siapa yang dia punya ankle kaki, pergelangan kaki dia tak kuat, dia boleh pakai kasut jenis yang high cut. So high cut tu dia akan grip kita punya pergelangan kaki. So kalau kita menyusur akar ataupun jalan dekat sungai yang berbatu benda semua, kaki kita tak mudah terpeletok. Faham? So kita tak mudah cedera waktu hiking. So waktu tu pakai kasut high cut apa tu? Luka dekat atas buku tu. Sebab dia punya material tu tajam sikit kan. So bayangkan waktu tu naik Gunung Tahan tu dengan cuaca hujannya, dengan pacaknya, ya ilaha illallah. Allah. Time tu rasa tak nak stop hiking? Waktu tu tak rasa nak stop hiking. Sebab apa? Itu adalah satu peluang. Gunung Tahan dia. Yelah. Mana tahu hanya disebabkan kasut tu. Terus dah lah. So far Alhamdulillah lah, sepanjang masa Apple hiking, masalah-masalah disebabkan oleh equipment ni masih belum lagi mampu untuk mematahkan semangat meneruskan. Masih tegar berdiri Masih. Kalau patah balik hilang maco malu jumpa kawan-kawan. Kata pergi Gunung Tahan, balik awal pak. Tapi mesti orang cakap banyak pengalaman tu. Itu kuku kaki tercabut dah. Aduh. Kalau nak cerita pasal equipment ni, sangat banyak. Equipment ni rasa dah boleh buat satu episod cerita pasal equipment saja. Daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Itu menarik. Itu Mia rasa lepas ni kita boleh jadikan Apple ni kita punya episod yang bersiri lah. Cakap pasal hiking. Tapi betul lah. Selain daripada pakaian tadi, equipment tadi, kasut pun paling penting juga. Selain daripada tu cuaca pun kita kena ambil beratkan Apple kan? Ya, betul. Cuaca dan stamina, benda tu kita kena consider untuk sebelum kita memulakan sesuatu hiking tu. Sebab apa? Sebab ada orang yang tak selesa untuk hiking dalam keadaan basah. Ada jenis orang macam tu. So dia kena tengok timing waktu dia nak pergi hiking. Contoh hujung minggu ni, kalau boleh pergilah tengok Jabatan Meteorologi Malaysia. Pergi cek dulu, okay, cuaca pada waktu sekian, hari sekian macam mana. Ramalan cuaca tu boleh percaya ke? Macam tak betul. Okay, ramalan cuaca kalau kata, sebab dia nama pun ramalan, tapi at least dekat situ kita dah boleh bersedia. Betul. Persediaan tu kita dah buat. Contohlah kalau kata kita hiking kan, okay, rasa macam hari hujan pada hari yang kita nak hiking tu. So dalam backpack kita tu, backpack yang bag kita bawa tu, kita dah boleh masuk baju hujan, standby baju hujan, standby sikit makanan-makanan. Ni satu tips kalau kata siapa yang nak pergi hiking, kalau boleh bawa satu bag
yang dalam beg tu ada makanan emergency. Lepas tu ada baju hujan, ada headlamp. Walaupun kita pergi waktu siang, walaupun aku nak pergi hiking pagi. Tapi disebabkan oleh faktor-faktor cuaca, faktor fizikal kita, stamina kita, kebarangkalian dalam hutan ni pelbagai benda boleh berlaku. So we better be prepared lah untuk segala possibility yang berlaku. Betul-betul sebab dulu ada kes kan, kalau korang tahu yang pasal ada seorang budak perempuan tu dia tersesat kat Bukit Tahan 19 hari. Tapi lepas tu dia diselamatkan. Tapi 19 hari tu. Jadi at least kalau dia ada makanan kecemasan tu, at least kebarangkalian untuk dia bertahan lagi lama lah kalau kita tersesat ke apa kan. Ya betul, aku pernah cover story tu dulu. Menarik story tu macam tak bosan memang kalau best. tengok. Sebab dengar pengalaman dia kan, dia ikut arus sungai apa semua, banyak lah tips dia. Kira dia pergi tu kira dia prepare lah, sebab dia at least dia ada ilmu pasal hutan tu. Yes, Kalau at least dia ada basic sikit lah pasal hutan. What to do, what do and don'ts lah. What do and don'ts dalam hutan ni sangat perlu lah. At least kita tahu. Betul. Okay, jadi Apple, boleh tak Apple ceritakan satu pengalaman manis dan satu pengalaman pahit Apple sepanjang hiking ni? Banyak sebenarnya. Okay, kita nak cerita yang mana dulu? Yang manis dulu ke yang pahit dulu? Kita mulakan dengan yang pahit dululah. Dan kita akhirkan dengan kemanisan. Yang pahit. Okay, yang pahit ni. Yang memang sampai sekarang Apple memang akan ingat sampai bila-bila. Okay, ini cerita berlaku pada tahun 2010 bulan 12 kalau tak silap. Okay. Pahit betul tu sampai ingat. Hujung tahun adalah musim hujan. Hujung tahun adalah musim hujan. Waktu tu kami naik ke Gunung Ledang. Sampai saja di Batu Hampar, waktu tu kami ada lebih kurang dalam 72 orang dalam trip tu. Ramai ya. Ada 3 orang yang injured dekat atas puncak. Waktu tu ada 2 orang perempuan dan seorang lelaki yang injured. 2 orang perempuan tu senggugut. Allahuakbar. So bayangkan waktu tu kami dekat puncak. Waktu tu kami start hiking pukul 4 pagi. Lebih kurang lah pukul 3, pukul 4 pagi. Kami sampai dekat atas Batu Hampar tu, dekat puncak, area puncak. Lebih kurang dalam pukul 11, pukul 12 tengah hari. Diorang sakit dekat atas puncak. Kami bawa diorang turun 3 orang tu pakai stretcher weh. Oh God. Sampai susah dekat kaki Gunung Ledang tu pukul 10 malam. Dengan keadaan waktu tu hujan lebat. Bayangkan waktu tu hujan lebat, jalan berlumpur, trek yang kita orang lalu tu jadi sungai. Bahayalah. Ya, sangat bahaya. Dengan angin, dengan jalannya licin. And korang turun kan? Waktu tu kita orang on the way, naik pun sama, turun pun sama. Turun apatah lagi sebab kita orang kena pikul 3 orang ni. Itulah. So waktu lagi tu senang tergelincir. Oh ya ilaha illallah. So bayangkan orang yang kita orang pikul tu, kita ambil lah average seorang tu lebih kurang dalam 60 ke 70 kilo. Dengan beg kita orang lagi, dengan nak stretchernya lagi. Waktu tu hanya Allah je yang tahu macam mana situasi tu. Memang benda tu memang apa akan ingat lah sampai bila-bila. Kejadian tu 2010 lebih kurang bulan 12 di Gunung Ledang. Kita sampai dekat dekat hospital lebih kurang pukul dalam 10.30. Waktu tu pergi hantar ke hospital Jasing. Terus hantar pergi hospital Jasing. Tapi masa turun tu macam ada tak? Macam tergelincir ke apa ke? Jangan kata tergelincir, tergolek pun ada. Sebab dia ada satu checkpoint tu, lebih kurang dalam checkpoint 2 nak ke checkpoint 1 ni kita patah balik checkpoint 2 ke checkpoint 1 nak mendaki tu kena guna tali. So waktu tu dia punya track tu agak curam dan waktu tu hujan lebat, track tu jadi sungai. Tengah-tengah laluan tu dah macam air terjun. Bahaya Kita susun dengan ramai waktu tu, tapi disebabkan fikir ini 3 orang ni sahabat kita ni. Wak Imam apa yang berlaku, kita kena bawa dia orang keluar daripada hutan ni. Nampak tu. Masing-masing bersusun dekat track tu, bawa turun slow. Itu yang kita sampai bawah lebih kurang dalam pukul 10 malam lah waktu tu. Sebab kena berhati-hati sama. Yes, berhati-hati. And then group tu memang big group. Itu lebih kurang ada lebih kurang dalam 72 orang. Dan ramai. Sebalik kejadian tu ada kejadian yang misteri. Yang misteri ni ke yang pahitnya? Dia misteri tu tak berpahit. Pahit tu sebenarnya nak kena pikul member tu.
Misteri Yelah. ni macam suplemen je lah. Suplemen. Misteri Nusantara ni dia menambah rencah dalam cerita tu sebenarnya. Sekejap lagi kita cerita apakah misteri tu. Tapi itulah satunya yang bagusnya, semangat setia kawan tu walaupun bahaya sekalipun tapi dia habiskan ekspedisi tu. Yes. Orang kata kalau kita nak main hiking ni, masuk hutan ni, sebenarnya kita boleh menilai siapa kawan kita yang sebenar. Kalau kita kenal kawan kita dekat bandar, dekat hutan batu ni, perangai dia sekian dan sekian, cuba kita bawa dia pergi hiking. Kita bawa dia pergi berhadapan dengan satu situasi yang sukar, dekat situ sebenarnya kita boleh menilai siapa karakter kawan kita yang sebenar. Okay, cakap pasal karakter kawan ni lah. Farah ada satu cerita lah pasal seorang kawan Farah ni. Kau pun kenal dia ni, Mira. Okay, siapa? Dia ada. Kalau aku cakap ni mesti kau terus kenal. Okay, tak apa. Dia kenapa? Dia pernah kata kalau dia pergi dating dengan siapa-siapa lah pergi dating, boleh jadi girlfriend ni, tapi first date dia nak bawa perempuan tu pergi hiking sebab dia kata dia nak tengok perangai perempuan tu macam mana. Oh yeah, I know. Tak apa. Ya. Betul. Apa yang dia cakap tu betul lah tu. Tapi mesti pergi hiking memang Waktu hiking lah keluar perangai ngada-ngada keluar, perangai tinggi keluar, perangai kawan keluar, macam-macam perangai. Itulah. Muka tak make up semua keluar. Tak ada dah ayu-ayu time tu. Ya, keluar moncong itik lah, apalah. Time tu selain daripada perangai perempuan keluar, perangai lelaki pun keluar juga time tu. Nak tengoklah perangai melindungi ke, meninggalkan ke kan. Macam-macam. Tak, sekarang ni kita cerita pasal cinta ke cerita pasal hiking ni? Okay. Kalau kita cakap pasal tadi, Efu cakap pasal kenangan pahit. Okay, apa kenangan manis pula? Kenangan manis, kawasan gunung ni dia ada layer of forest dekat situ tau. Maknanya kalau kata kita masuk daripada hutan tu, kita akan jumpa yang hutan jadi pokok-pokok tinggi, hutan belukar. Tapi bila kita makin lama ke puncak, hutan tu dia akan menipis. Daripada kita jumpa hutan yang memang kan orang kata hutan kita kan hutan hujan tropika kan. Kalau kata orang hilang dekat dalam tu memang payah gila nak cari. Kita antara hutan yang paling mencabar dalam dunia kat Malaysia ni. Oh ya ke? Oh my god. Kita antara hutan-hutan yang paling mencabar dalam dunia. Even though kalau tidak masakan contoh macam hutan kita Malaysia, Thailand, Vietnam semua kan. Masakan Amerika boleh kalah waktu Vietnam dulu disebabkan hutan. Faktor geografi, keadaan muka bumi di kawasan kita ni. So kawasan kita ni hutan dia tebal, bila kita nak sampai ke puncak tu dia akan lebih menipis sampai kita akan jumpa satu kawasan nama dia Taman Bonsai tau. So yang paling manis adalah apabila kita sampai di Taman Bonsai. Sebab apa? Sebab pemandangan dia, ya Allah, sangat cantik. Sangat cantik dan tenang. Hilang apa nak tadi naik ni? Hilang. Bila kita sampai dekat Taman Bonsai, macam yang bonsai pokok-pokok Jepun tu, kita bayangkan hutan tu seluas mata memandang. Wah, kira macam tak habis lah. And then bila kita berada dekat atas tempat tu, bonsai ni hanya hidup di kawasan yang lembap dan sejuk. So suasana dia waktu tu, persekitaran dia, atmosfer dia sejuk, damai. Dan kalau kata rezeki kita bagus pada waktu tu, kita boleh nampak awan yang bergulung di sebalik puncak gunung yang lain. Cantik tu macam lukisan. Yes, benda tu sumpah dalam dunia fantasi. Okay, bayangkan dekat Gunung Ledang ni dia ada satu checkpoint dekat atas batu hampa tu. Dia ada satu pokok bonsai. Pokok bonsai ni, okay, bayangkan dia tumbuh straight. Lepas tu dia melengkung ke tepi, ke kiri. Lepas tu dia naik balik. So bayangkan pokok bonsai tu macam bangku. Wow, okay. Pokok bonsai tu macam bangku. Boleh duduk kita tak? Dia dekat tepi lereng gunung. Kita duduk dekat atas pokok bonsai tu. Depan mata kita ni ada beberapa puncak gunung lain. Sampai tu awan bergulung dekat atas puncak tu. Wih, cantik wih. Cantik. Sumpah lawa. Wih, bestnya. Sangat cantik. And then
Lagi satu yang manis yang manis dekat Cemerung Berembun Langsir. Nama checkpoint tu adalah checkpoint Cemerung, kita akan Cemerung, Berembun, Puncak Berembun, turun ke Langsir. Yes. Dekat situ dia ada satu tempat kita boleh tidur tau. Kita tidur dekat situ, bayangkan sungai air terjun tu, dekat tengah-tengah tu ada satu batu besar. Kita boleh lepak 5-6 orang dekat atas batu tu. Tahu tak malam kita orang buat apa kat situ? Buat apa? Malam kita orang tengok galaksi. Buat apa best? Sumpah best. Dekat atas dah lah dengan dia punya bunyi unggas, bunyi burung, lepas tu bunyi angin tiup pokok-pokok, bunyi air terjun. Lepas tu depan mata kita ni ada galaksi Bima Sakti. Oh. Berjuta bintang dekat atas langit ni. Sebab kawasan hutan kita tak sama tau. Kita takkan nampak situasi tu dekat hutan batu. Macam dekat KL, Lembah Kelang semua. Sebab lapisan udara kita dah tercemar. Tapi dekat kawasan-kawasan hutan ni, lapisan udara dia lebih jelas. So waktu malam kalau angin awan tak ada, ya Allah, sumpah bintang tu bersepah. Taik bintang, alamak syadunya. Kalau ada gambar-gambar yang macam kita tengok orang tangkap gambar yang galaksi dalam fotografi tu kan. Kita Sama dekat je. situ tak payah tengok guna gambar. Tengok depan mata. Oh, cantik tu. Itu yang membuatkan benda tu adalah the sweetest moment paling bermakna lah waktu pergi hiking. Kira penat lelah nak panjat tu kira berbaloi lah. Itu reward dia. Pergi hiking itu reward dia. Okay. Wow. Okay, menarik. Okay, Apple. Memandangkan Apple dah banyak kali kan pergi hiking apa semua ni, jumpa macam Galaxy Bima Sakti semua ni. Apple pernah tak sesat masa hiking tu? Sesat waktu hiking. Sesat waktu hiking, alhamdulillah. So far masih lagi dilindungi olehnya daripada jalan-jalan yang sesat. So far tak pernah lagi. So far belum pernah, tapi hampir sesat itu ya. Pernah. Waktu tu hampir sesat tu macam mana? Waktu tu Apple di Gunung Nuang. Waktu tu tengah bawa satu grup student ni. So kita orang jadi recce team untuk pergi ke Camp Lolo waktu tu. So kita orang antara kumpulan yang bergerak awal. Kita orang gerak sebelum subuh. Grup tu sampai waktu pukul 11 pagi, pukul 10. Okay. So lepas tu memang untuk sehari je lah hiking tu ataupun bermalam hiking tu kita orang bermalam kat situ. Okay. Selalu juga Apple pergi jenis yang bermalam kan? Suka pergi bermalam sebab kalau pergi Depak ni baik pergi bukit. Kalau pergi gunung ni better bermalam. Ini pandangan peribadi Apple, tak suka pergi hiking gunung yang pergi sehari. Rasa macam rushing Yes, rushing. Dia macam tak feel. Nak hiking tu tak best. So pada waktu dekat Gunung Nuang tu tadi, jalan dia agak mengelirukan sikit sebab dia ada satu kawasan tu yang ada pokok keladi. So waktu tu Apple nampak, ini jelas depan mata waktu tu Apple nampak ada foreigner tengah hiking. So dia tengah hiking, Apple ingat itu jalan turun. Apple pun ikut. Waktu tu Apple panggil, Apple macam hey. Tapi dia tak nyaut. Orang tu tak nyaut. So Apple ikutlah, ikut. Sampai satu sempang, Apple masuklah ikut sempang yang ada bayang gitu kan. Jalan, rupa jalan mati kat situ. Jalan mati. Lepas tu macam, tapi waktu tu sini kita dah bagi tahu, kalau berhadapan dengan situasi tu, relax, tenang, jangan kelang kabut. Patah balik. Kebetulan patah balik tu dekat tepi sungai, dekat Lolo tu, Apple terjumpa dua orang hamba Allah tengah makan sandwich. Lepas tu orang tu tegur, abang nak turun Abang nak turun, abang masuk sebelah kiri. Yang tadi tu abang sebelah kanan kan. Kalau abang nak turun, abang masuk sebelah kiri. Lepas tu macam, abang jalan belah kanan ni mana? Jalan tu tak ada pergi mana bang. Itu abang masuk tadi tu semak. Nasib baiklah jumpa orang makan sandwich tu. Apa tu dia pun sampai sekarang memang ingat lagi kejadian tu. Dia tengah duduk mencangkung kat tepi sungai tengah makan sandwich. Dia pun macam buat apa ramai pergi semua tu. Waktu tu Apple seorang. Seorang. Waktu tu Apple seorang. Sebab waktu tu kita dapat walkie-talkie daripada bawah, minta tolong guide peserta daripada bawah untuk bawa naik ke atas. So waktu tu Apple turun lah. Waktu tu Apple seorang waktu tu. Tak ajak teman lah. So waktu tu dia macam, bang,
abang buat mana semak tu? Abang nak turun kan? Turun kat sini. Masa tu macam, malu pada kan. tapi persoalan dia adalah, siapakah hamba Siapa? Allah yang aku nampak tadi tu? Ya. Tapi Tapi yakin dia tu foreigner ataupun makhluk pada alam lain. Allahualam, tak pasti. Tapi memang memang follow je dia. Follow je. Tapi dia ni nak bawa aku gimana. Tapi tak apa, kita ikut sebab memang track tu, sebab kalau kita dah biasa main hutan, kita dah boleh cam jalan tu. Jalan ni, ini laluan ke apa benda ke. So ikutlah, ikut. Tiba-tiba jumpa satu kawasan pokok keladi. Lepas tu macam ada air lopak benda semua. faham? Tiba-tiba jalan tu putus dekat situ. Kenapa dia putus dekat sini? Sudah. Patah balik tu yang terjumpa abang sandwich tu. Abang sandwich. Tapi kira kira berani tau, sorang-sorang tau. Betul. Betul, dan alhamdulillah. lagi satu Apple, orang cakap kalau macam katakanlah apa yang Apple nampak tu daripada alam lain ke apa kan, selalunya orang-orang daripada makhluk-makhluk daripada alam lain ni suka orang-orang yang beriman tu yang dia tarik tu. Kiranya Apple ni alhamdulillah lah. ada hikmah. Allah Rabbi. Farah, kau nak apa? Kau nak pinjam dia berapa ni? Tak adalah, aku macam jealous lah sebab aku tahu kalau aku masuk hutan tak ada jumpa foreigner tu, terus jumpa bukit atas. Tapi alhamdulillah lah, nasib baik tak jadi apa-apa dekat Ipoh. Alhamdulillah. Tapi Mira ada satu pengalaman yang Mira nak share. Ni pengalaman kawan Mira lah. So dia ni pun biasa juga main hiking semualah. So ini kejadian yang berlaku masa dia hiking gunung dekat Kelantan. Lepas tu masa dia pergi tu hari ketiga dia on the way nak turun ke base camp tu, nak balik lah. Lepas tu dia berhenti dekat satu kawasan sungai ni. Lepas tu kat situ ada air terjun kecil and sebelah tu ada gua besar. So masa dia nak top up air minum ni, dia nampak ada kaki tersangkut celah-celah batu tu dekat air terjun tu. And kat situ ada ranting-ranting pokok sekali dekat situ lah. So celah-celah batu ada ranting-ranting pokok. Bila dia pergi dekat, dia buang ranting-ranting tu, dia nampak ada body salah seorang hikers yang terpisah dari grup dia and yang tersesat lah. And body tu dah mayat. Allah. Okay. Kawan Mira ni dia dengan kawan dia total bertiga lah. Jadi dia panggil guide tu call bomber untuk naik ambil body tu buat turun. So macam berapa hari dah hilang lah. Mira? Tu aku tak tahu, tak silap aku yang masa dia bercerita ni, sebelum kejadian tu dia jumpa, tak silap, sebelum budak tu meninggal. Lepas tu dia nak top up air dah, mungkin budak tu tergelincir ke apa ke, kita tak tahu kan. Nasib baik kaki dia terjulur macam tu. So lebih kurang 6 jam lah jalan kaki sampai turun bawah. Ya. Dia actually dekat kawasan hutan dekat belah-belah Kelantan, ni kalau Ipoh cakap ni mesti ada orang ni. Tapi memang hutan tu agak angker sikit lah. Kerasa. Dekat belah-belah Kelantan. Tak boleh sebut nama hutan. Tak boleh. Kalau selalu berbual dengan geng-geng lama yang main hutan ni, diorang akan ceritalah dekat kawasan-kawasan mana yang angker tu. And then kejadian-kejadian yang seperti yang Mira share tu, Apple personally tak pernah alami, tak pernah jumpa lagi lah kes-kes kematian dalam hutan ni. Tapi sini-sini lain. Sini-sini lain diorang selalu share. Diorang pernah jumpa mayat dekat base camp. So sebab kebetulannya yang kawan Mira ni dia memang kerja hospital lah. So dia memang tahulah macam mana nak buat dalam keadaan macam tu. Cumanya tak disangka-sangka lah jumpa mayat. Yes. Kita orang pernah agak kawan, kita orang punya senior lah. Kawan Apple sendiri, dia cerita, dia pernah terjumpa mayat. Dia ingat orang tu tengah tidur. Sebab waktu tu cerita dia, waktu tu dia orang tengah turun daripada satu checkpoint. Tak ingat dia dekat gunung mana dia orang naik waktu. Tapi cerita tu dah lama. Dia orang tengah turun. And then pada waktu tu, dia orang punya bekalan gas habis. Bekalan gas yang dia orang gunakan untuk masak tu habis. Dia orang sampai dekat satu campsite ni, dia orang jumpalah ada satu kemah benda semua. Dia nampak ada seorang hamba Allah tengah tidur. So dia cubalah nak approach orang tu, nak minta pinjam tong gas. So tapi disebabkan orang tu tengah tidur nyenyak, so dia macam tak apalah, kita tak payah kacau dia, kita teruskan perjalanan.
Diorang pun jalan sampai dekat bawah, sampai dekat base camp, sampai dekat checkpoint masuk tu. Diorang tengok bomber, Jepam, polis apa benda semua dah ada kat bawah. Ush. Lepas tu diorang macam terkejut lah, kenapa meriah, ada perjumpaan ke apa kat sini kan? Rupanya barulah Perjumpaan diorang Jepam. tahu orang yang diorang jumpa dekat checkpoint atas tadi tu dah meninggal. Oh, dia Jepam tu nak ambil orang tu lah. Yes. So member waktu tu agak terkilan lah. Dia kata kalau lah aku tahu yang orang tu dah meninggal, aku sendiri bawa turun. Betul. Tapi dia tengok orang tu tengah tidur. Macam tengah tidur, panggil-panggil tak nyaut kan. Tak nak kacau, so diorang turun. So itu antara kejadian berjumpa dengan benda-benda macam tu lah. Kejadian-kejadian yang semacam tu. Ada lagi beberapa kejadian lain tapi dah lama. Okay, jadi Apple, masa hiking kan, ada tak macam perangai orang yang Apple jumpa yang Apple rasa macam, aku takkan lupa lah pengalaman ni. Macam macam tu. Pengalaman perangai. Perangai kebiasaan je lah. Bila kita join dengan geng-geng hikers ni, kita dah tahu akan ada 1001 macam perangai. So di kejadian kejadian itu pun kita dah bersedia untuk menerima diorang seadanya. Sebab itu je kawan-kawan kita dalam hutan kan. So antara kejadian-kejadian macam-macam perangai sebenarnya. Tapi kita cerita dalam hutan, kita simpan dalam hutan. Kat situ je. Okay. Dia jadi macam tu. Kita tak bawa balik lah. Melainkan kalau benda tu kelakar. Kalau benda tu kelakar, ini boleh jadi bahan ni. So kita akan bawa. Tapi benda-benda yang lain tu biasanya what happen in the forest, stay in the forest lah. Tapi biasa kalau orang cakap pergi hutan, mulut kena jaga. Yes. Mulut kena jangan terlalu angkuh sangat lah dalam hutan. Sebab 1001 benda boleh jadi kan. So takut dengan keangkuhan kita tu akan memakan diri kita balik lah. Okay. Jadi Apple, bercakap pasal keangkuhan kan, orang selalu cakap kalau cakap yang bukan-bukan dalam hutan ni, nanti macam-macam benda nanti muncul. Dan tadi pun Apple macam ada bagi hint yang ada macam Apple dapat tahu tahu beberapa pasal cerita mistik kan. Pengalaman orang ke ataupun pengalaman Apple sendiri masa pergi hiking. Jadi boleh tak Apple cerita yang mana yang Apple rasa yang memang aku takkan lupa lah cerita ni. Ini yang Apple sendiri alami so far dalam hutan Apple tak pernah lagi lah cerita yang benda-benda yang kira orang kata cakap besar. And then so far alhamdulillah kebanyakan daripada kita orang semua faham dengan benda tu. Masa dalam hutan kena jaga pertuturan, benda semua. Sebab selain daripada kita yang hidup dalam hutan tu, ada juga makhluk-makhluk lain yang hidup. So far daripada Apple sendiri tak pernah. Tapi daripada kawan-kawan lain diorang yang bercerita. So maknanya cerita ni bukan daripada Apple lah. Berlaku pada waktu tu. Contoh macam dekat Jerangkang, dekat Berkelah. Itu antara kawasan-kawasan yang agak angker juga di belah-belah Kuantan, belah-belah Pahang, untuk kawasan-kawasan air terjun benda semua kan. So adalah pernah adalah seorang hamba Allah yang tercakap something, lepas tu malam tu dia kena rasuk. Dia tak kena rasuk tapi dia kena ganggu sikit lah. Lepas tu esok tu bertaubat terus lah. Lepas tu Allahuakbar apa jadi kat dia. Tak harap-harap dia mengambil iktibar daripada kejadian tu. Kalau nak cerita yang pasal yang kena kerasukan ni, ada satu. Okay, ceritakanlah Apple, nak dengar. Dia ada seorang member ni, dia antara tour guide juga buat naik hutan. Dia pernah bawa naik budak college waktu tu belum college universiti lagi. Waktu tu baru college Politek Mara KL tak silap. Waktu tu baru KPTM, belum KUPTM. Dia pernah bawa naik pergi ke hutan tu, nama dia Perak. Tapi apa tak ingat dah nama hutan tu apa. Cuma apa ingat nama checkpoint. Nama dia Lubuk Hantu. Memang nama checkpoint tu diberi nama Lubuk Hantu sebab kawasan tu memang tempat hantu. Nama pun. Aku tak berhenti dah aku kat checkpoint tu. Tak, Apple tak tipu kan? Apple tak tipu kita orang kan? Sebab benda ni kecoh se-Malaysia waktu tu. Kita kat mana dah Farah? Di kalangan geng-geng hiking ni kecoh waktu tu. Dan kebetulan pula orang yang bawa tu member kita orang.
Oh, okey. Oh. So, Menarik. peserta yang ikut trip tu juga adalah anak-anak buah kita orang. So Hmm. cerita tu memang dapat first hand daripada orang yang bercerita pasal kisah tu. Lubuk hantu ni kalau boleh, dia orang kata, jangan lalu dekat situ menghampiri waktu maghrib. Tapi pada trip tu ramai. Trip tu ada lebih kurang dalam 70-80 orang lebih kurang kalau tak silap lah, sebab cerita ni pun dah lama. So dia orang melintasi kawasan itu melepasi waktu maghrib. So di waktu itu mereka dirasuki beramai-ramai. Allah, betul. Sampai Uish. waktu tu member waktu tu dekat area situ, dia orang kata ada satu line telefon, dia orang call orang luar ustaz untuk minta tolong. So dia orang bacalah ayat-ayat ruqyah apa benda semua dekat mangsa-mangsa ramai. Waktu tu dekat 4 ke 5 orang yang kena rasuk serentak. Wih, ramai. Macam mana nak Ramai. handle tu? So waktu tu dia orang bacakanlah ayat-ayat ruqyah mana yang dia beritahu, yang dia orang tahu pun apa benda semua. Tahu tak apa jadi? Apa jadi? Hantu tu boleh ajuk dia orang balik. Ini aku tak suka. Ini aku tak suka. So Mira dengan Farah bayangkan, Mira tengah duk baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni nak tolong ni, member tengah kena lapar ni. Dia Hantu gelak. dalam badan tu, Mira balik. Salah sebut tu. Alamak. Okeylah, aku diam je lah. Nak berubat macam mana weh? Nak berubat macam mana? Ubat tiba-tiba orang yang kita ubati tu ajar kita balik. Sudah memang jam lah. Memang trip tu memang poker lah. Trip tu memang poker. Trip tu akan dikenali dan Apple sendiri akan ingat trip tu. Ini antara trip hang yang paling berpoker lah. Pergi masuk ke waktu macam tu. Memang kecoh. Waktu tu memang kecoh kes tu. Macam mana benda tu selesai? Dia orang keluar balik daripada tempat tu. Tapi kena rasuk kan time tu kan? Macam mana orang yang kena rasuk keluar? Dia waktu benda tu dah lemah, kawan tu dah lemah benda semua, dia orang kata dia orang ada yang grup yang sempat naik sampai ke atas, ada grup yang dia orang keluarkan. Lebih kurang macam tu. Okey, faham. Waktu Nak kejadian. cerita lebih kan salah belakang kan? Tapi kalau daripada Apple sendiri, sebab aku selalu pergi ke Gunung Ledang, kalau berhadapan dengan kes, sebab dia lain orang lain cara. Kalau macam and the gang Apple sendiri, kalau pergi masuk Gunung Ledang lah contohnya kan, hiking 5 hari 6 hari, kalau orang yang jenis benda macam tu, kita bawa pergi hospital je. Kita ini kalau ada siapa-siapa dengar, janganlah ambil benda ni bulat-bulat. Ini pegangan kita orang je. Sebab kita orang pun tak adalah reti dalam bab-bab perubatan Islam ni. Cuma kalau kata benda-benda sebab pernah tak jadi benda macam ni, kita bawa pergi hospital. Kita bawa pergi hospital, dia elok. Kita macam dekat hospital ni ada berdinding. Dia je wah, hebat kat hospital dia. Kita bawa pergi hospital je. Memang kalau ada kes macam tu, okey, stretcher bawa pergi hospital. Itu je settle. Oh ya. So anak mengamuk ke apa ke, berlaku dekat hospital dulu. Jangan dekat dalam. Mungkin kat hospital tu dia nampak kawan-kawan dia kot. Mungkin lah. Mungkin dekat hospital ni tempat kita berubat, mungkin adalah benda-benda yang baik dekat situ yang menolong ke apa ke kan. So macam hantu jahat ni macam buat pergi hospital lah pula. Lagi gitu. Faham. Tapi kan kalau kejadian yang berlaku masa dekat dalam hutan ni, dia punya orang cakap bukanlah hantu, dia punya makhluk tu dia lain tak kalau kena kerasukan dekat macam setakat kita pergi rumah hantu kosong ke? Lain. Kalau pergi rumah hantu tak adalah macam masuk dekat hutan. Dekat hutan ni of course lah benda tu real kan. Macam kita selalu tengok dekat YouTube ke apa benda semua, macam orang kena kerasukan ke apa. Lebih kurang macam tu je dekat hutan ni. Dekat hutan. So far benda-benda kejadian, alhamdulillah lah, Apple selalu berdoa kalau Apple masuk dalam hutan sebelum kita mulakan perjalanan tu, berdoa, ya Allah tolonglah hindarkan aku daripada benda-benda yang pelik macam ni kan. So far Apple tak pernah berhadapan dengan makhluk halus ataupun kejadian-kejadian yang getir macam tu. Sebab alhamdulillah mungkin doa tu dimakbulkan. Tapi kejadian yang pernah Apple jumpa adalah Apple pernah nampak campsite tipu. Dia macam mengaburi penglihatan kita. Dia macam mengaburi penglihatan. Benda ni memang Apple ingat sampai sekarang sebab memang Apple sendiri yang menyaksikan dan Apple yang sebut dekat kawan Apple, bang, kita dah nak sampai campsite. Waktu tu Apple ingat lagi. Kejadian tu lebih kurang tahun 2014 di Terengganu. Gunung Berembun lah. Gunung Berembun waktu tu nak turun ke air terjun Langsir. Waktu tu kena cross satu sungai. Kebetulan pada waktu tu ini nak cerita ni, ini cerita ni kita boleh kupas berkaitan dengan equipment tadi yang kita borak awal tadi. Okey. Sebab kita orang yang trip
sebagai gogo trip ni, gogo ni adalah orang yang organize trip lah. Kita memang dah prepare kita punya equipment, tapi peserta. Bayangkan waktu tu kita orang bawa peserta daripada satu company ni, dia ada 25 orang peserta. Tahu tak dia orang bawa bag berapa liter? Berapa? Dia orang bawa bag 20 liter, dek. Uish. Kita orang Serius kita orang lah. terkejut beruk waktu tu. Kita macam, uish, dia orang nak naik gunung berembun ni. Dia orang bawa at least bawa lah 40 liter. 40 liter ke 50 liter ke. Ni dia orang bawa 20 liter. 20 liter ni macam beg sekolah dia. Ya ilaha illallah. Lepas tu dia orang request kat kita orang makan kambing tau malam tu. Makan kambing pula dah. Yes. Sebab waktu tu Hebat. sebab dia klien. So apa saja permintaan klien ni, kita orang company yang serve orang-orang naik gunung. So kita akan menunaikanlah apa saja permintaan dan harapan dia orang. So di antara makanan dia adalah makan makanan yang mewah. Tapi kita macam, ui biar betul dia orang bawa beg 20 kilo 20 liter. So waktu tu kita kena rombak balik kita punya peralatan semua untuk menyesuaikan dengan barang-barang dia orang. Sebab kalau kata barang dia orang lebih sikit, at least kita boleh bagi sikit ration beras pada dia orang. Sebab dekat kita orang nak bawa kemah, kita nak bawa 180 pounder apa benda semua. So dekat kita orang memang dah 17-18 kilo. Dah pack So, lah. at least kalau dia orang bawa sikit dalam 30-40 liter, so at least beban daripada 17-18 kilo tu, at least kilo 2 kilo kita boleh transfer pergi kat dia orang. Sebab dia orang pun ramai, 25 orang. Kita waktu tu ada lebih kurang dalam 6-7 orang je waktu tu. So bila dah jadi kejadian macam tu, tak apalah kita pun bawa. Rupanya 25 orang peserta kita orang ni semua adalah orang-orang yang first time naik gunung. Tak ada basic lah. So diorang tak ada basic satu, equipment diorang bawa equipment yang tak betul. So benda tu memakan diri diorang balik, plus dengan diorang punya fitness tak ada waktu tu. So dalam line up untuk kita naik gunung, dia ada orang yang akan jadi recce team, dia akan orang yang jadi lead, dia akan ada orang duduk tengah, dia akan jadi ada orang yang jadi sweeper. So Apple waktu tu adalah orang sweeper. So maknanya leader group, kalau dia tengok muka Apple adalah muka orang yang terakhir sekali dalam trip tu. Oh, okay, jaga lah. Apple adalah duduk yang paling belakang sekali. So waktu tu yang nak jumpa yang campsite tipu ni cerita dia, sampai dekat Berembun, dia orang ni dah injured dah barai. So bayangkan waktu tu pukul 7.30 maghrib, dekat atas puncak lagi. Dalam walkie-talkie ni, kita orang punya leader dah bagi tahu, dia orang dah sampai campsite dah tukar baju kering lah. Kita orang masih lagi bergelumang dalam lumpur ni. Waktu tu pukul 7.30 dekat puncak Berembun, okey tak apa, tolak juga dia orang pergi ke Langsir. Tu nak kena ke sungai apa benda semua. Tengah jalan waktu tu, sampai Apple sendiri pun rasa macam, ya Allah, bila lah aku nak sampai. Peserta semua dah injured dah ni. Semua dah pewai ni. Tapi tak apa lah, kita kena, kalau peserta pewai, kita jangan ikut sama pewai. Kita kena bagi dia orang support, motivasi dan semangat pada dia orang untuk dia orang meneruskan perjalanan sampai ke akhir ni kan. Layan. Tengah duduk jalan-jalan, itu yang tiba-tiba aku nampak ada satu campsite. Memang kita akan kenal. Kalau kita dah biasa main hutan, kita akan kenal bentuk kemah macam mana. Kita akan kenal bentuk kemah, kita akan kenal bentuk lampu kemah. So waktu tu, Apple bagi tahu dekat member Apple yang dalam grup belakang ni, bang, kita dah nak sampai ni. Tu kemah ada dekat depan. Dia pun tengok, lah kemah nak dekat depan. Tapi, benda tu belum sampai campsite lagi. Wah, sebab memang sepatutnya memang tak sampai lagi lah. Memang tak sampai. Kita orang kenal track tu. Sebab track tu kalau dah selalu naik, kita akan biasalah, dah biasa. Kita dah biasa. Nasib baik selalu naik. Kalau aku tu, dah sampai. Waktu tu kita macam, tapi biar betul. Rasa macam belum sampai. Tengok jam pun, kita dah beragak. Okay, ini belum masa untuk sampai campsite. Tapi kenapa ada kemah dekat situ? Lepas tu, dalam hari yang sama tu, kita orang je the only one group yang naik atas. Mana ada orang lain. So kita macam, siapa tu? Okay, tak apa. Jangan cerita dulu kat tengah-tengah hutan. Kita jalan. Bagus je korang ni. Kira korang tak berhenti pun lah kat campsite tu. Kita macam peserta nampak pun macam tak apa. Kita jalan je lagi. Jalan. Sampailah di campsite yang sebenar. Sampai dekat campsite sebenar tu, kita orang masing-masing yang grup yang bawa ni, grup gogo ni, duduk dalam satu tempat, dalam satu kemah.
waktu tu kita orang tanya antara kita orang. Ada orang lain ke yang naik malam ni? Tak ada. Kenapa? Kau nak tahu tak aku nampak apa dekat belakang tadi? Kau nampak apa? Kita nampak campsite weh. Campsite. Lepas tu masing-masing macam Okay, tak apa. Let jangan cerita sekarang. Kita Ya, turun balik. dulu. Turun. Tunggu turun dulu. Panjang 3 hari 2 malam tu kita orang buat dono. Kita macam lantaklah korang nak tunjuk campsite ke, korang nak tunjuk apa ke, peduli je lah. Dah tak kisah. Yang penting tunggu sampai habis keluar baru kita cerita benda ni. Lepas tu masa turun tu nampak lagi tak campsite tu? Tak ada. Besok waktu kita jumpa malam pertama tu, Apple dengan member Apple tu, besok pagi kita orang pergi balik kat tempat tu semak. Tempat tu adalah satu kawasan semak hutan. Dalam hutan ni jangan main-main kan orang kata. Tapi one thing yang Mira puji lah, korang semua memang tahu okey dalam hutan jangan cakap macam-macam, abaikan, teruskan je. Tu one thing yang memang Mira salute lah. Kalau aku dah bercakap lah tu. Weh, apa tu? Kalau ikut yang Apple kita ni sebenarnya banyak nak cakap ni. Nanti kita boleh kompilasikan kot pengalaman mistik sahaja ke ataupun pengalaman manis ke ataupun keindahan-keindahan ke atas sana. Tapi kita ni dah kesentukan masa, betul tak Farah? Betul tu. Jadi saya rasa kita berhenti setakat sini sajalah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Apple sebab sudi jadi tetamu podcast kami pada episod ni. Mira, aku sebenarnya aku rasa seronok lah hari ni sebab Apple bincangkan topik yang bukan selalu kita bahaskan. Tambah pula aku sendiri yang tak ada pengetahuan mengenai hiking ni. Jadi aku sedikit sebanyak aku dah tahu dah pada hari ni. Lepas ni kalau kita nak bincang lagi topik pasal hiking ni, bolehlah kita jemput Apple lagi kan? Apple pun sudi kan datang lagi kan? Boleh, okey je. Anytime kalau free Apple okey je. Okay Apple. Jadi apa kata-kata terakhir Apple untuk orang dekat luar sana yang tak suka pergi hiking ataupun yang tak ada keyakinan nak pergi hiking tapi nak cuba? Okay, kalau kata orang yang baru first time nak pergi hiking, cuba try. Tapi yang penting adalah fitness dulu lah. Itu benda nombor satu. And then jangan terus pergi enjut dekat trip-trip yang mencabar. Kalau pergi study dekat grup-grup hiking dekat Facebook ke apa, diorang ada letakkan beberapa kategori gunung-gunung dan hutan-hutan dekat Malaysia ni. Ada yang kategori A, B, C, D, E, F, G lah pun benda semua. Memang banyak. So pergi cari tempat-tempat yang senang, tempat-tempat yang easy dulu. Pergi try dulu tempat-tempat macam tu. Contoh macam dekat Bukit Broga boleh. And then macam yang baru-baru ni Apple pergi dekat Bukit Cerakah, Puncak Alam. Tu pun tempat-tempat yang best, tempat-tempat yang senang. Untuk kita test dulu stamina kita macam mana. Kalau rasa kita boleh pergi lagi jauh, kita boleh try untuk pergi kelak ke trip-trip gunung yang lebih mencabar gitu. Tapi kalau nak pergi jangan pergi ikut kita suka hati, pergilah dengan orang yang biasa pergi, betul tak? Yes, jangan sesekali pergi dengan orang yang tak pernah pergi sesuatu tempat sebab kebarangkalian untuk berlaku kemalangan ataupun kesesatan adalah sangat tinggi. Dan tolong ingat kalau kata nak pergi main trip hutan ni, kita bukan macam pergi trip melancong dekat bandar. In case anything happen, kita boleh terus call 999. Tak. Dekat hutan ni, segala benda boleh berlaku. Jadi kita bermain dengan alam kan. So kita tak jangka apa yang akan terjadi pada diri kita. So tolong utamakan keselamatan dan utamakan keselamatan. Itu saja. Okay, terima kasih Apple. Okay, sebelum terlupa, kalau orang nak ikut perkembangan Apple macam mana? Ikut perkembangan boleh je add friends dekat Facebook ataupun follow dekat Instagram Saifullah Sapian. Farah, jangan lupa lepas ni kau follow Apple. Iya, sudah pasti. Okay guys, jangan lupa follow Apple dan jangan lupa juga follow kami dekat Instagram Kotak Suara FM. Terima kasih semua sebab sudi dengar podcast Kotak Suara. Kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum. Bye.